Ada. Hmm. So kita ada dalam 3 abstrak lah. Okay, so saya rasa kita boleh start kot doktor, cikgu semua. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta di Webex. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Syazwani binti Suhaimi merangkap sebagai moderator untuk sesi kita pada pagi ini, penulisan abstrak. Okay, so bersama kita cikgu-cikgu dan juga kita ada juga pengarah Pusat Asas Sistem iaitu Prof. Madia Dr. Laili binti Haji Cik Ros dan juga pembentang kita pada hari ini iaitu Cikgu Suhaiza, Dr. Suhaiza binti Mas Said, Guru Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud dan juga Tuan Haji Muhammad Yusof bin Endut, Guru Sekolah Menengah Sains Dungun. Okay, so terima kasih Doktor dan terima kasih Cikgu Yusof kerana sudi berkongsi bagaimana mahu menyediakan abstrak. Okay, so di sini kita spesifik lah untuk menyediakan abstrak IC STEM. Okay, so sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut, so saya ingin berjemput pengarah Pusat Asas Sistem Prof. Madia Dr. Laili binti Haji Cik Ros untuk berikan sedikit kata-kata aluan. Okay, silakan Doktor. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Cik Mimi. Okey, so kita masih lagi bersemangat untuk meneruskan pencarian penyertaan untuk memenuhi kota bagi persidangan STEM international yang akan kita jalankan pada September. So sekarang ni aim kita pada hari ini adalah untuk menyelesaikan fasa pertama. Di mana fasa pertama ialah hopefully selepas perkongsian daripada Dr. Suhaiza, okey, daripada Sesma, selepas perkongsian daripada Sifu ni, Cikgu Yusof. Ya, Cikgu Yusof Sifu daripada Sekolah Menengah Sains Dungun. Okey, Cikgu, terima kasih kepada Cikgu Yusof, kepada Dr. Suhaiza. Okey, jadi hari ini kita sengaja berikan slot supaya peers dari guru ke guru. Kan hari ini kita dah gunakan skop pensyarah. Okey, hari ini kita sengaja berikan supaya perkongsian guru ke guru supaya lebih mudah untuk mereka berkomunikasi ataupun berbincang dalam apa tu level yang mereka samalah. Takut nanti kalau pensyarah tu dia terlalu jauh pula dia sampai pergi kepada research dan sebagainya yang besar-besar lah Cikgu Yusof ya. Jadi tujuan kita pada hari ini hopefully semua orang, okay, hari ini ada 71 dah dalam partisipan ni, ramai tak adil ni lagi ni, saya harap kita akan dapat ramai lagi penyertaan, okay, dan kalau ada lagi kawan-kawan belum masuk, kita minta masuk dan harap-harapnya daripada penyertaan yang masuk hari ini, semua akan habis pada sesi nanti ada dah abstrak. Dan dia masukkan abstrak tu dalam pendaftaran. Masuk je lah macam mana pun. Tak salah pun sebab bila dah masuk abstrak tu nanti, kita akan beri lagi tempoh untuk diperbaiki. Kan? So sekurang-kurangnya masukkan dulu ya, daftar dulu nak cuk tempat ni. Ya, supaya kita dapat tengok tempat tadi tu masih lagi boleh dipenuhi ataupun kalau dah cukup kita kata okey stop. Tak ada lagi datajaan. Maksudnya gitu ya. Jadi yang penting kita ada nama, masukkan abstrak sedikit sebanyak supaya dia register hari ini. So saya pun tak nak cakap banyak sebab saya rasa setiap orang yang datang pada pagi ini bangun je pagi dia kata okey hari ini ada jam 10 nak tengok Dr. Suhaiza, nak tengok Cikgu Yusof perkongsian, jom kita sediakan abstrak dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang datang pada pagi ini yang menyertai ini, saya sangat berbesar hati dan pada saya yang datang yang nak sertai pada pagi ini dia dah pasti dah dalam diri dia ada niat untuk mendaftar. Kan? So kalau saya kata sekolah menengah Sains Dungun, Cikgu Yusof baru ada seorang, ajak lagi 10 orang pun tak apa cikgu. Tunjuk dekat sekolah lain. Dia orang tak nak, kita yang ambil peluang tu ya. Jadi sekarang ni tak ada limit, tak ada kota untuk certain sekolah. So kalau Cikgu Yusof dah bantu semua sekolah-sekolah angkat ni, lepas ni Cikgu pergi dekat sekolah Sains Dungun tu cakap dengan pengetua dia Cikgu Roslina kan. Cikgu Roslina ke pengetua?
Ya betul, Cikgu Roslina. Betul lah. So Cikgu Rosina, kami pun dengan Sekolah Menengah Sains Dungun, kami ada projek-projek ketek dan sebagainya. Kan hari ni pun kita ada program dengan budak-budak. Kejap lagi kita, petang nanti, kita ada aktiviti dengan diorang dalam pembelajaran matematik. Jadi cikgu, gunakan peluang cikgu yang ada ni, dah sipu, ajak lagi ramai-ramai daripada Sekolah Menengah Sains Dungun. 10 orang pun tak apa. So kita sekarang ni ada 3 orang daripada SESMA yang paling ramai, dan sekolah menengah ada satu lagi yang ramai juga, saya tak pasti daripada mana. So rebutlah peluang tu. Okey, jadi Mimi terima kasih sebagai moderator, dan saya rasa tim-tim kami dalam ni pun ada. InsyaAllah yang hadir pada hari ini akan dikurniakan sijil, e-sijil. Jadi nanti akan ada lagi siri seterusnya. Ini fasa 1, selesaikan dulu abstrak. Lupakan nak bentang, lupakan bahasa Inggeris, lupakan nak takut nak cakap apa. Cikgu Yusof, yang penting hari ini sediakan abstrak, ada tajuk, ada sedikit dia punya summary, hantar. Kan, jadi kami tak adalah akan detail sebagainya sebab nanti takkan ditolak. Jadi kecuali lah kalau benda tu kita nak tolak dan sebagainya. Yang penting ada tajuk, ada dia punya sedikit penceritaan apa nak buat. Okey, Cikgu Yusof dan Dr. Swaiza akan ajar, dan isilah borang untuk hantar, submit nama, jalan. Sebab lupakan pasal bayaran. Okey, pasal bayaran tu kita lupakan. Kita just fokus untuk sediakan abstrak, hantar hari ini. So hopefully kami nanti di jawatankuasa pendaftaran akan dapat reporting. Okey, lonjakan. Kalau semalam ada je lonjakan. Alhamdulillah ya, bermula daripada sesi-sesi kita perkongsian daripada awal dengan JPNT, dengan seterusnya, dengan Dr. baru ni dengan Dr. Isma. Sudah ada peningkatan, 8 orang, 16 orang sudah ada peningkatan. Hari ini saya harap lonjakan ada 70 penyertaan, sekurang-kurangnya daripada penyertaan ni. Okey, jadi saya serahkan kepada Cik Mimi, terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih kepada Cik Yusuf dan Dr. Swaiza di atas kesudian perkongsian ini. So teruskan insya-Allah ya. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, terima kasih Dr. Laili. Okey, so untuk makluman semua, pada hari ini kita ada 2 panel kita. So yang pertama sekali Dr. Suhaiza akan berkongsi tentang penulisan abstrak, pembentangan persidangan atau seminar. So Dr. Suhaiza akan kongsilah terlebih dahulu, and then selepas tu Cikgu Yusof akan ulas beberapa contoh abstrak kepada yang telah diberikan kepada kami untuk kita belajar apa yang kita boleh buat, apa yang better kita lakukan juga. Okey, dan seterusnya kita akan beri ruang kepada para peserta untuk tulis abstrak, dan sekiranya ada apa-apa persoalan, jangan malu, jangan segan, boleh tanya pada kami, pada urus dia, dan kalau nak minta Cikgu Suhaiza dan Cikgu Yusof semak pun boleh. Okay, so kami nak cuba bantu. Hopefully at the end of this session, semua orang dah mampu untuk tulis abstrak. Okay, so sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, okay, so seterusnya saya bagilah pada Dr. Suhaiza untuk membentangkan part beliau. Okay, silakan Doktor. Okay, terima kasih diucapkan kepada moderator kita hari ini, Cik Mimi Sazwani, yang berbahagia Profesor Madia, Dr. Laili, Haji Cik Ros, pengarah Pusat STEM UMT. Terima kasih Prof. Doktor kerana memberi peluang saya untuk berkongsi dalam penulisan abstrak pada pagi ini. Okey, kita tengoklah satu-satu macam mana cikgu-cikgu. Boleh, saya pasti cikgu boleh buat, kan? Orang lain boleh buat, saya boleh buat, cikgu pun boleh buat. Okey. Hari ini kita tengok ya slide yang seterusnya, Mimi, boleh? Okey. Okey, dalam IC STEM 2021 nanti yang akan diadakan 13 hingga 14 September 2021. Okey, yang pertama sekali kita tengoklah kita dapat penajaan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu daripada Pusat STEM negara tentang pembentangan ni. Saya harap cikgu-cikgu mengambil peluang lah untuk membentang sebab bukan mudah ya. Biasanya saya akan membayar dengan nilaian yang tinggi untuk perbentangan peringkat international khususnya. Okey, jadi kita ada dua, okay, sebelum tu saya nak terangkan sedikit, kita ada dua presentation, iaitu presentation berkaitan dengan penyelidikan dan satu lagi berkaitan dengan poster. Okey Mimi, seterusnya.
Okey, jadi presentation ni terbagi kepada dua lah, secara live ataupun secara video recording. Di sini kita ada terbagi kepada dua, kita ada oral presentation dengan poster presentation, iaitu oral presentation ni kita boleh present dia melalui video recording iaitu ataupun secara live. Live ni kita tengok bergantung kepada situasi terkini lah. Kalau maksudnya kalau okey lepas daripada PKP kita boleh secara face to face, tapi kalau tidak mungkin secara online. Dan fee ni Dr. Laili dah katakan kita lupakan dulu, jadi kita fokus kepada preparation paperwork. Ataupun kalau nak present secara oral presentation ni kita kena sediakan paperwork dan juga slide presentation, iaitu menggunakan Google Slide ataupun PowerPoint. Jika cikgu-cikgu nak poster presentation, jadi preparation dia adalah paperwork juga. Kena buat abstrak juga, kena buat paperwork, tapi present melalui poster. Okey, seterusnya Mimi. Okey, sebelum saya teruskan penulisan abstrak, iaitu kita ada perbezaan di antara, saya nak terangkan sedikitlah untuk pengetahuan cikgu, kita ada perbezaan di antara kertas penyelidikan, kertas konsep dan kertas praktis amalan. Okey, kertas penyelidikan ni adalah mengandungi latar belakang, tinjauan literatur, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, metodologi kajian dan hasil perbincangan kajian dan juga kesimpulan. Manakala kertas konsep ni lebih kepada latar belakang, kepentingan, tujuan, penyataan konsep, apa idea yang kita ingin tonjolkan. Lepas tu analisis daripada pembacaan dan juga sintesis pengetahuan. Maksudnya kita boleh rujuk kepada jurnal-jurnal ataupun kertas kerja yang lain untuk kita sintesiskan pendapatan kita dan juga apa implikasi yang kita dapat, orang kata rencanakan ataupun kita fikirkan apa implikasi akan datang terhadap konsep yang telah diutarakan. Okey, seterusnya adalah kertas praktis amalan. Yang ini yang selalu cikgu buat. Kertas praktis amalan ni macam kajian tindakan. Kajian tindakan biasanya kita dah buat dah. Dalam kelas pun kita dah gunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mengajar. Tetapi apa yang masalahnya kita tak buat penulisan. Maksudnya kita buat benda tu. Maksudnya kita buat kajian tindakan tapi penulisan tu kita tak buat. So bila kita tidak buat penulisan jadi kita payahlah untuk membentang di mana-mana. Jadi apa yang cikgu buat, apa-apa sebarang teknik yang cikgu buat di dalam kelas, cikgu laporkan dan kita perincikan dalam bentuk penulisan. Penulisan kertas praktis amalan. Dalam ni ada pengenalan, latar belakang amalan, tujuan, kepentingan, kita letak sikit motivasi ataupun strategi yang cikgu buat. Jadi pelaksanaan amalan tu bila, lepas tu hasil apa yang cikgu dapat, result pelajar ni tinggi ke rendah, perbandingan antara keputusan pelajar dan juga implikasi. Apa implikasi? Jika kita ada penambahbaikan, beritahu penambahbaikan terhadap strategi yang kita laksanakan ataupun amalan baru yang kita boleh terapkan dalam dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Seterusnya Mimi. Kalau laju bagi tahu okey. Next, okey. Jadi kandungan abstrak mesti terdiri daripada yang ini. Okey, kita nak abstrak yang baik dan diterima oleh mana-mana presentation di peringkat international ataupun nation, ataupun kita nak hantar penulisan kita untuk diterbitkan. Okey, jadi kalau nak hantar, kalau nak memenuhi syarat ni, kita mesti kena ada latar belakang kajian, ataupun bahasa Inggeris kita panggil background of research. Lepas tu kita ada penyataan masalah, statement of problem. Lepas tu kita mesti ada objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian dan implikasi. Yang ini kalau ada tak apa, kalau tak ada pun tak apa. Maksudnya cadangan penambahbaikan. Kalau cikgu dapatan kajian cikgu dah perfect, tak perlu masuk lagi implikasi ataupun cadangan penambahbaikan. Dan abstrak ni biasanya disediakan kalau penulisan untuk dihantarkan kepada penerbitan, kita ada dua versi, bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Tetapi ini bergantung kepada format yang diberikan oleh pihak penganjur. Kalau penganjur sekarang dia mahukan abstrak dalam bahasa Inggeris. Dan jumlah jumlah kata abstrak yang baik, jumlah patah perkataan abstrak yang baik antara 200 hingga 300 patah perkataan. Okey. So macam mana nak menulisnya? Okey, next.
Okay, saya tunjuk dulu dalam bahasa Melayu supaya cikgu dapat lebih jelas. Lepas ni baru boleh convert kepada dalam bahasa Inggeris. Kalau cikgu nak tulis terus dalam bahasa Inggeris pun tak apa. Contohnya tajuk. Tajuk keberkesanan pembelajaran teradun State Nova sebagai pendekatan pembelajaran sains 4.0. Yang ini contoh tajuk saya. Saya nak aplikasikan State Nova dalam pembelajaran saya. Itu adalah teknik saya mengajar pelajar untuk memahami sains, teknologi dan juga inovasi dalam kita campurkan satu, kita adunkan dia satu. So, cara penulisan abstrak saya yang pertama latar belakang. Okey, kita tengok dulu latar belakang. Kajian ini dijalankan bertujuan apa dia? Untuk menilai kebersamaan kaedah cikgu. Kajian ini dijalankan maksudnya dalam penulisan abstrak tu perlu ada kajian ini dijalankan bertujuan. Okey, tanya cikgu tulis terus kata strategi cikgu nak terapkan. Apa kaedah cikgu, apa strategi cikgu, apa amalan cikgu. Okey, cikgu ceritalah sikit berkaitan dengan kaedah cikgu tu. Sebab apa cikgu nak laksanakan sebab saya kata sebab perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan. Maksudnya saya nak implement apa dia State Nova ni dalam kehidupan pelajar seharian. Maksudnya pelajar belajar teknik ni dan pelajar boleh aplikasi dalam kehidupan seharian. Dan apa? Sebab apa pula? Sebab dia selaras dengan perkembangan kurikulum sains semasa dan juga masa depan. Okey, yang ini maksudnya saya nak buat strategi tu sebab apa? Okey. Lepas tu dalam penyataan masalah. Okey. Okey, sebab apa kita nak implement State Nova ni dalam PMP kita? Sebab kita tahu pelajar kita tidak dapat menguasai konsep atau aplikasi sains dengan baik. Yang ini penyataan masalah. Mungkin cikgu boleh tulis sebab keputusan pelajar adalah sangat rendah untuk menguasai teknik menjawab ke macam tu. Lepas tu kemudian selepas penyataan masalah cikgu buatlah satu ayat tentang penyataan masalah ni. Okey, selepas tu seterusnya objektif kajian. Okey, apa objektif kajian ni? Okey, jadi objektif kajian saya ni adalah contoh ni sini, fokus utama kajian ini adalah untuk menilai keberkesanan State Nova sebagai apa. Jadi cikgu boleh objektif kajian ini adalah untuk apa? Okey. Selepas objektif kajian, metodologi kajian. Cikgu guna cara apa? Secara temu bual ke? Untuk analisis kata dokumen ke? Analisis dokumen ni berkaitan macam mana cikgu tanda kertas pelajar cikgu. Tanda kertas pelajar tu dikira sebagai analisis dokumen. Okey, lepas tu secara temu bual ataupun cikgu nak bagi questionnaire. Okey, nak bagi soal selidik melalui Google Form. Cikgu boleh bagi tahulah. Okey, lepas tu berapa orang pelajar yang terlibat. Okey, katakanlah saya kalau misalnya temu bual, cikgu boleh buat 2 orang, 3 orang pun boleh. Kalau kaedah temu bual. Kalau questionnaire, katakanlah saya nak melibatkan 40 orang pelajar. Tingkatan berapa? Bagi tahulah sedikit tingkatan berapa. Lepas tu kaedah apa yang cikgu guna? Saya guna pemerhatian. Pemerhatian apabila mereka melakukan projek tersebut. Lepas tu saya temu bual dia. Okey, sebagai tinjauan awal. Lepas tu data yang kita nak ambil akhir tu kita nak ambil mengenai macam mana kita nak kumpulkan melalui analisis dokumen. Maksudnya kertas jawapan pelajar. Lepas tu kita sediakan soal selidik lah macam mana tanya pelajar, pelajar ni boleh buat ke tidak, apa masalahnya dengan teknik ni, macam itulah. Lepas tu seterusnya cikgu tulis dapatan kajian. Okey, dapatan kajian, hasil kajian ini menunjukkan bahawa berapa, apa yang pelajar dapat. Yang sini, okey. Yang ini saya dapat pengekalan pelajar. Maksudnya pelajar tu duduk di situ. Maksudnya khusyuk melakukan projek tu. Yang itu pengekalan pelajar. Lepas tu kemahiran inovasi. Daripada tak tahu basic, pelajar pun dah boleh dah try test guna wayani apa semua kan. Lepas tu ada menimbulkan minat dan juga motivasi pelajar. Maksudnya pelajar dah seronok. Selalunya kita secara satu hala kan guru menerang kepada pelajar. Tetapi melalui kaedah ni pelajar boleh pembelajaran tu berlaku secara 2 hala. Jadi pelajar tu ada rasa minat, seronok dan bermotivasi. Lepas tu implikasi kajian. Okey. Tapi kajian saya ni perlu ada, kaedah saya ni perlu ada penambahbaikan. Maksudnya, okey, macam mana nak penambahbaikan? Saya nak terapkan teknologi tu lebih kepada coding ke, untuk apa? Untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Dan cadangan penambahbaikan. Yang ini Jadi saya nak tahu
kaedah saya ni sangat berkesan atau tidak dan boleh digunakan untuk sekolah lain. Jadi saya cadangan penambahbaikan saya perlu pergi ke sekolah lain, sekolah harian sebab sekolah saya sekolah sains kan. Jadi SBP, so saya nak implement saya punya kaedah ni kepada sekolah lain, lokasi sekolah, sekolah bandar atau luar bandar. Itu cadangan penambahbaikan untuk memastikan bahawa Estate Nova ni berkesan tahu atau tidak. Itu. Lepas tu cikgu tulislah kata kunci. Kata kunci ni biasanya 5 lah. Biasanya 5. Dia nak 5. Apa itu kata kunci? Kata kunci itu perkataan yang sering timbul dalam penulisan cikgu. Contohnya fokus saya kepada pendidikan sains. Okey. Fokus saya kepada pembelajaran sains. Apa yang cikgu fokuskan? Lepas tu saya berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Dan dalam ni untuk menilai keberkesanan mestilah dia adalah penilaian. Lepas tu apa saya nak adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Maksudnya kenapa cikgu buat tu? Okey, jadi ini adalah kata kunci yang selalu timbul dalam penulisan cikgu. Okey, setelah selesai cikgu tulis ni, cikgu kena tulis ikut urutan. Latar belakang, penyataan masalah dah saya dah bagi dah sesuatu ni, objektif kajian, metodologi. Lepas tu next Mimi boleh? Okey. Cikgu Saiza, katakanlah untuk keywords tu kan, kalau kita tak letakkan the words tu tak timbul dalam abstract, boleh ke? Tak apa, boleh sebab kita dah ada dalam penulisan kita. Tapi better keywords tu kita tengok kepada tajuk kita pun boleh juga. Berdasarkan tajuk. Keywords tu berdasarkan tajuk. Okey Mimi Okey, yang bahasa Melayu Mimi, ada tak yang atas sebelum ni, sebelum slide ini? Oh, terlebih dah. Okey, lepas tu cikgu dah ikut urutan tadi kan, cikgu gabung je terus. Cikgu gabung, maksudnya cikgu buang yang apa ni yang kata yang warna kuning tadi, cikgu pun gabung. Bila gabung akan jadi bentuk abstrak macam ni. Okey, dan cikgu boleh tengoklah kalau dalam words kan dia ada words count kan kat bawah sekali kan, cikgu boleh tengoklah bilang kan berapa yang cikgu tulis ni, sama ada 200 ke 300, tapi jangan melebihi 300 lah, lebih baik. Okey, lepas gabung dah letak ni, siap dah abstrak cikgu. Okey, dalam bahasa Inggeris pula, contoh kedua saya bagi dalam bahasa Inggeris pula. Okey, contohnya ni ada satu, teknik kecam ni. Okey, tajuk dia yang ini, okey. Lepas tu kita ada background research dia. Kita tengok background research dia. Dia cerita sedikit tentang subjek kimia ni apa dia. Need to the analysis the element in the predictable. Contoh dia. Lepas tu dia kata student must also be able to explain. Yang ni background dia. Sebab apa dia nak guna teknik kecam ni untuk menguasai jadual berkala. Okey, lepas tu kita tulis statement problem dia. Sebab apa dia kena guna teknik kecam ni? Kenapa tak guna teknik lain? Kenapa tak guna secara biasa? Sebab dia kata that student were unable to identify the threat. Okey, maksudnya student ni tidak dapat mengenal pasti trait yang ada dalam table predictable tu, jadual berkala. Lepas tu dia tidak dapat mengingati terminologi yang ada. Lepas tu dia unable to elaborate correctly. Yang ini statement problem dia. Lepas tu kita tengok objective of research dia. Kenapa dia kena buat teknik kecam ni? Sebab to overcome the issue, identify. Okey. Lepas tu untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas ni. Okey. Jadi dia tulislah sedikit di sini, dia beritahulah teknik kecam ni communication apa dia, to activities dikenali sebagai kenal dan kecam. Dia kata where the point of the elaboration of multi-point are detected and identified. Maksudnya dia ceritalah kenal ni macam mana, kecam ni macam mana. Okey, objective research dia. Lepas tu metodologi dia, dia hanya melibatkan 5 orang je. 5 student je. And the teacher, dia kata selama berapa minggu. Dia tulis sini selama 5 minggu. Untuk kaedah teknik kecam dia. Maksudnya dia melibatkan 5 orang pelajar yang rendah result dia. Lepas tu dia bagi teknik ni, teknik kecam selama 5 minggu. Selepas 5 minggu dia dah keluar dah finding of research. Maksudnya post test dia kata apa.
Okey, jadi kita boleh tulislah poster dia kata apa? Effectiveness as 90% of the student where the high level of achievement. Maksudnya dia dapat pasti lima orang tu dia adalah effectiveness sebanyak 90%. Maksudnya terkandung dalam pencapaian yang lebih tinggi. Okey. Lepas tu the student ni we able to develop the skill of identifying mistake. Maksudnya the student ni maksudnya pelajar ni boleh membangunkan kemahiran untuk mengenal pasti kesilapan bila kita menggunakan jadual tersebut. Okey. Lepas tu keyword dia. Okey, keyword dia apa dia? Keyword dia teknik kecam. Teknik kecam dah ada kat atas ni. Okey, lepas tu kita boleh tulis multi point. Yang ini topik dia. Kita boleh teknik kecam. Lepas tu untuk apa masalah? Identify and detect. Lepas tu melting trend. Lepas tu dia tulis lagi physical properties. Yang ni tak ada kan dalam abstrak kan? Tetapi ada dalam penulisan. Performance in writing dan juga subjek apa? Subjek kimia. Okey. Jadi selepas cikgu tulis ni semua, lepas tu cikgu gabungkan. Okey, Mimi next terusnya. Okey. Okey, jadi cikgu gabungkan jadi abstrak ni menjadi satu. Jadi dapatlah bentuk abstrak yang mengikut urutan. Maksudnya cikgu kena tulis dulu yang warna kuning tu, cikgu tulis terus, lepas tu cikgu gabungkan abstrak. Okey, seterusnya Mimi. Okey, lepas tu katalah macam saya tak reti sangat grammar sebab saya bukan base language saya sains. Bila sains ni biasanya kita guna keyword je. Kita guna ayat tu pendek-pendek. Kita tak pandai nak mengarang yang lebih panjang ayat dari segi grammar. Saya tak berapa pandai. So saya guna pembantu saya iaitu Grammarly secara online. Cikgu boleh download, dia boleh free ataupun berbayar. Kalau berbayar tu dia akan bagi tahu satu persatu cadangan perkataan yang sesuai dengan ayat kita. Jadi kita kena tengok balik lah. Lepas tu kita ada dua lah. Saya cadangkan dua perisian. Kalau masalah seperti saya tak dapat menulis karangan dengan baik. So saya guna Grammarly dan juga Prepose SEO ni, SEO ni. Jadi di sini dia akan bagi tahu penulisan kita, dia grammar check dia ada. Lepas tu dia suggest perkataan-perkataan English yang lebih baik dalam ayat kita. Okey. Seterusnya, okey, jadi abstract deadline ni adalah 16 Jun. Tak lama dah ni. Hari ni dah 8, lagi 6 hari, 8 hari lagi. So, saya rasa cikgu boleh siapkan abstract ni mengikut urutan apa yang saya cadangkan. Maksudnya cikgu tulis dulu urutan yang berwarna kuning tu. Lepas tu, saya rasa hari ni kalau cikgu tulis dalam 1 jam, saya rasa boleh kot. Sebab cikgu dah ada bahan, cikgu dah ada teknik kan. Cuma cikgu nak tulis abstrak je. Semua tu dah ada dalam kepala cikgu, cuma nak penulisan abstrak. Saya rasa untuk hari ni, saya rasa dalam masa kita peruntukkan dalam 1 jam, saya rasa cikgu dah boleh sediakan abstrak dan juga hantar juga hari ni. Nanti nak bentang tu lain kira Dr. Laili lain kira. Kita boleh tukar lagi kita punya tajuk, kita boleh tukar lagi kertas kita, kerja kita untuk lebih penambahbaikan lah. Betul-betul Dr. Suhaiza. Kita Ah. fokus untuk hantar je dulu ni. Kita hantar je dulu. Hantar Okey. dulu kan. So kalau silap hantar abstrak tu pun kita minta nanti akan ada kita punya tim yang akan semak dan kita akan minta baiki dan sebagainya. Tak ada masalah, hantar je dulu. Kalau misalnya cikgu tak confident, cikgu boleh tag saya personal, cikgu boleh tak tolong semak abstrak saya. Nanti insyaAllah saya boleh tolong baiki sebelum cikgu hantar. InsyaAllah. Itu saja. Okey Mimi, sekian. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Saiza, Dr. Saiza. So macam itulah kami cuba sedaya upaya untuk bantu cikgu-cikgu semua dalam menyediakan abstrak. So kalau nak minta kami semak pun boleh. Okay, so boleh je nanti bagi pada Cikgu Saiza dengan dengan Cikgu Yusof juga. Kami boleh cuba bantu semak. Okay, alright. So dah ready lah. Nanti cikgu-cikgu semua nak tulis abstrak ni Okay, so seterusnya saya akan berkongsi, kami akan berkongsi tentang beberapa abstrak yang kami dah dapat daripada sebahagian daripada para peserta asisten ni, dan kami nak jemput
Cikgu Yusof untuk kongsikan beberapa abstrak ni kepada para peserta ni, para peserta kita di Webex ni. Okay, so untuk ini kami hidekan dulu nama sebab mungkin ada yang segan kalau ada namanya kat situ, so kami hidekan nama. So kita ada beberapa abstrak dan Cikgu Yusof akan bagi sedikit komen lah untuk penambahbaikan abstrak ini. Okey, silakan Cikgu Yusof. Okey, nampak saya punya PowerPoint nampak? Nampak Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Mimi, berusia kita pada pagi ini. Yang berusaha Prof. Laili, Dr. Suhaiza, BMT, dan juga rakan-rakan guru dan peserta yang di dalam talian sekarang ni lah. Alhamdulillah kita dapat sama-sama berkongsi. InsyaAllah saya akan berkongsi beberapa pengalaman saya membentang, membuat abstrak dan juga beberapa komen lah tentang abstrak yang Mimi telah bagi kepada saya untuk sama-sama kita baiki. Kita belajar membuat abstrak untuk penyertaan Third International Conference STEM ni. Saya rasa amat bertuah lah kalau cikgu-cikgu boleh join Third IC STEM ni yang dianjurkan oleh UMT. Sebab pengalaman saya membentang kajian beberapa tahun lepas, kadang-kadang macam Dr. Suhaiza cakap tadi lah, kadang-kadang kos yang kita kena keluarkan tinggi. Saya pernah membentang di Johor Bahru, UTM. Saya terpaksa mengeluarkan dalam 600 hingga 700 untuk membentang satu paper sahaja sebab dia termasuk dengan kos penginapan. Jadi dengan keadaan pandemik sekarang ni, kita agak bertuah lah sebab kita boleh buat secara online. Tambahan pula ditaja pula oleh Pusat STEM Negara kan. Jadi sangat beruntunglah kalau cikgu boleh join sebagai peserta, sebagai pembentang. Kalau peserta dia tak tanggung, ditanggung untuk sebagai pembentang sahaja. Jadi saya sangat mengalu-alukan supaya cikgu mula. Siapa yang belum pernah mula, sama-sama kita mula insya-Allah. Sebenarnya seronok dan ada benefit dia sebenarnya. Untuk ada keuntungan kepada cikgu-cikgu sebenarnya, bukan sahaja. Kita buat ni kalau boleh di samping kita punya kajian, kajian kita dapat berkongsi dengan orang lain dan kita dapat gunakan untuk beberapa peluang yang lain lah. Untuk kenaikan pangkat seterusnya lah. Baik, ini adalah saya paparkan adalah apa yang dikehendaki oleh Third International Conference STEM yang dianjurkan oleh UMT ni, di mana apa yang perlu ada dalam abstrak kita. Yang pertama tentang tajuk lah. Tajuk kita, tajuk kajian kita lah. Ini saya letak International Conference, tapi tajuk seperti yang Cikgu Suhaiza sebut tadi lah. Mesti ada tajuk, mesti ada author ataupun nama penulis. Kemudian apa yang perlu lagi adalah email. Di samping nama penulis, perlu ada jabatan ataupun institut lah. Kalau kita guru-guru ni sekolah lah, bandar kita dan juga negeri kita lah. Kemudian seterusnya adalah kita punya abstrak. Mesti ada, ini yang diberikan oleh penganjur, iaitu mesti ada, Cikgu Suhaiza pun dah bentang tadi, tapi dalam kalau kita download daripada website
yang I-System ni dinyatakan problem solving, objektif, commercial potential dan juga brief conclusion. Tapi Cikgu Ustazah dah sebut tadi, lebih baik kalau kita letak yang awalnya, iaitu adanya latar belakang kajian kita dan di akhirnya ada sedikit penambahbaikan, iaitu cadangan untuk kajian seterusnya lah. Ataupun dalam bahasa Melayu kalau kita tengok dia ada mesti ada background, latar belakang kajian, penyataan masalah, pengembangan inovasi ataupun kaedah kita gunakan, kemudian dapatan kajian, kemudian kesimpulan ringkas lah. Dan mesti ada sekurang-kurangnya 3 kata kunci minimum dan 5 kata kunci maksimum. Dan jumlah perkataan adalah 300 perkataan, written English. Saya dah hubungi penganjur, sebenarnya dibenarkan juga untuk dalam bahasa Melayu. So cikgu-cikgu jangan bimbang lah. Dibenarkan juga untuk dihantar dalam bahasa Melayu. Baik, seterusnya. Latar belakang kajian. Okey, latar belakang kajian ni cikgu-cikgu boleh ambil je. Sebenarnya kemudahan yang ada sekarang sangat memudahkan kita lah. Boleh search saja daripada internet, tanya saja Cik Google tentang, eloknya cikgu buat macam inilah. Sebelum kita gabungkan semuanya menjadi satu abstrak, kita cari dulu apa latar belakang kajian, kemudian apa masalah utama yang dihadapi oleh cikgu dalam kajian tersebut berkaitan dengan tajuk tu. Kemudian objektif, kita tulis dulu objektif kajian kita, metodologi kajian ataupun kaedah yang kita gunakan, kemudian dapatan kajian, kemudian cadangan penambahbaikan. Ini adalah optional lah. Boleh macam Cikgu Dr. Sahaja dah sebut tadi, sekiranya kajian kita dah lengkap, tak bagi cadangan pun tak apa. Kalau rasa perlu kepada cadangan untuk kajian seterusnya, kita boleh masukkanlah. Baik, seterusnya, bagaimana kita hendak memastikan bahawa jumlah perkataan 300 tadi? Syarat jumlah perkataan dalam abstrak adalah 300 maksimum. So, cara paling mudah kalau tak mau kira satu-satulah, kita ambil baris di atas ni, berapa perkataan yang ada, darab sahaja dengan berapa baris keseluruhannya. So, dapatlah secara kasarnya adalah 300. Tapi kalau cikgu nak bilang satu-satu pun tak ada masalah. Tapi ini telah ditetapkan oleh penganjur, abstrak kita maksimum 300. Mungkin kalau lebih-lebih sikit tak apalah, dibenarkan, tak ada masalah. Baik, seterusnya adalah saya kongsi beberapa contoh lah, penulisan yang dikongsi kepada saya untuk diperbaikilah. Saya ambil contoh pertama. Contoh pertama adalah tajuk dia adalah keberkesanan ujian POS setiap topik dalam meningkatkan murid tingkatan 5. Okay, dalam meningkatkan murid tingkatan 5, sekolah menengah ABCD dalam pengajaran dan pemudah cara mata pelajaran sains. So dari segi tajuk dia, kalau tengok daripada penulisan ni, dia telah memenuhi syarat, iaitu tajuknya ada, nama penulisnya ada, nama penulis kita superskripkan nombor dia. Kalau kita ada lebih daripada seorang, kita letaklah. Kalau ada nombor ada lagi 3, orang ketiga, keempat dan seterusnya, boleh letak. Kita hanya subscript sahaja dia punya number ni. Kalau dia seorang je lah. Yang star ni menunjukkan adalah ini adalah penulis utama lah. Dan email ni adalah email penulis utama. Satu email saja kita letak. Kemudian sama juga institusi, iaitu sekolah. Kalau kita sebagai guru, sekolah lah. Sekolah, dan kalau ada 2 penulis, maksudnya ada 2 sekolah lah kan. Tapi kalau sekolah sama boleh letak sekali je. Kalau sekolah berlainan boleh letak lah dan seterusnya. Okay, dari segi tajuk sudah memenuhi syarat. Seterusnya adalah kita lihat dia punya abstrak. Okey, ini adalah abstraknya. Saya telah baca abstrak ini dan apa yang saya boleh komen daripada abstrak ini adalah yang pertama, kita baca seperti lalu. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan ujian POS setiap topik dalam meningkatkan kefahaman murid tingkat sekolah menengah ABC pengajaran dan pemudah cara mata pelajaran sains. Seramai 20 orang murid telah dijadikan sampel sepanjang kajian dilaksanakan. Instrumen yang digunakan adalah borang soal sedik dan ujian POS setiap topik. Melalui kajian ini, pengkaji mencadangkan agar penggunaan kaedah ujian
pos setiap topik dalam pengajaran dan pemudah cara mata pelajaran sains. Hasil dapatan kajian menunjukkan kaedah ujian pos setiap topik mampu meningkatkan pencapaian murid tingkatan 5 dalam ujian TOV SPM 2021. Kajian ini diharap dapat membantu murid serta guru untuk meningkatkan prestasi pencapaian bagi mata pelajaran yang dilihat kritikal. Di samping itu, kajian diharap mampu membantu untuk meningkatkan kefahaman mereka terhadap topik-topik dalam mata pelajaran sains selaras dengan kriteria kejayaan yang telah digariskan di dalam silibus mata pelajaran sains. Baiklah, secara kasarnya apa yang saya lihat dalam abstrak ni, latar belakang kajian tidak adalah latar belakang. Latar belakang ni kalau tajuk kita adalah berkaitan keberkesanan ujian pos setiap topik dalam meningkatkan kefahaman murid tingkatan 5 sekolah. Okey, ujian pos setiap topik dalam meningkatkan kefahaman murid. So kita search internet, kita boleh cari apa kaitan dengan ujian pos tentang sesuatu kefahaman pelajar dengan ujian tu. So kita carilah sikit sebenarnya, search internet bagi saya sangat mudah. Pengalaman saya dulu semasa saya membuat master dulu untuk menyiapkan satu kajian, kadang-kadang terpaksa pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku, untuk membaca. Tapi kemudian sekarang kita berada di rumah saja, kita boleh cari bahan-bahan tu. Tapi jangan lupa untuk take note siapa yang nama mereka yang memberi statement tersebutlah. Tarikh, kalau boleh tarikh, nama dan kalau surat khabar, nyatakan surat khabar apa, kalau buku nyatakan surat khabar buku apalah. So itu yang kita kena ambil kira semasa kita mencari bahan. Jadi latar belakang tu kita tulislah sikit, kemudian kita ceritakan masalah yang dihadapi. Sebelum kita terus kepada kajian ini, dalam kes abstrak yang pertama, contoh yang pertama ni, objektif dia memang dah ada lah untuk menguji keberkesanan setiap tingkatan 5. Okay. Dan kaedah kajian yang digunakan pun dia dah ada, iaitu instrumen yang digunakan adalah borang kaji selidik dan ujian pos setiap topik. Kemudian dapatan kajian pun okay, dia dah ada dapatan kajiannya, dia dah nampak maksudnya pengkaji ini telah melaksanakanlah dan dia kemudian sebenarnya cadangan penambahbaikan ini adalah hanya optional lah. Jadi kemudian satu lagi yang saya tambah kat bawah ni adalah justify kan. Justify ni maksud saya adalah apabila kita buat abstrak ni, kalau boleh lah biarlah justify ni cikgu boleh ambil lah kalau kita lihat pada kita punya word tu, untuk kita samakan di sebelah kiri dan kanan ni. Gitu maksudnya. So supaya nampak kita punya abstrak tu kemas. Kemudian satu lagi kata kunci dia dah ada. Kata kunci dia dah 1, 2, 3, 4. Okay, dia ada 4 kata kunci. Minimum 3, maksimum 5 kan. Dan saya dah kira dia punya jumlah perkataan secara kasar, baris dengan dia punya lajur dengan baris dia, iaitu 13 perkataan atas ni, kemudian bawah dia ada 10 baris, lebih kurang 130 perkataan baru. So maksudnya dia belum mencapai tahap 300 tadi lah. So banyak lagi lah. Kalau boleh biar mencecah kata orang 250 ke, kalau tak cukup 300 pun 250 pun dah okey. Kalau lebih sikit daripada 300 tu masih okey lagi lah. Itulah. Itu adalah contoh yang pertama. Bagi contoh yang pertama ni lah, saya teruskan, saya ada lebih kurang 4 contoh lah. Baiklah, kita terus kepada yang kedua. Okay, contoh yang kedua, pelaksanaan komuniti pembelajaran profesional KPP dan persediaan guru dalam kalangan guru-guru bidang TVET. Dalam ni saya highlightkan, sebenarnya dia dah ada, cuma kat sini nama dia tak nyatakanlah, dia buat secara, mungkin ini draft baru kan. Jadi eloknya email ni berada di bawah lah. Email, nama, kemudian dia punya institusi, kemudian email berada di bawah. Ini kalau boleh kita suka macam yang contoh pertama tadi. Ini sebab dia asing. Format ni sebenarnya baiknya sebenarnya
atas institusi kadang-kadang diterima tak ada masalah, tapi biasanya email di bawah lah. Okey, email di bawah, nama, kemudian dia punya institusi, kemudian email di bawah. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada abstraknya. Okey, sama juga dengan yang pertama tadi, contoh yang pertama, kalau kita perhatikan di sini, eloknya lah ada tentang background lah, latar belakang kajian, dan kalau kita perhatikan ini pun lebih kurang ada 156 perkataan baru kan. Jadi maksudnya dia belum mencapai, tapi mungkin ini adalah draft, mungkin selepas ni dia akan, penulis ni akan tambah lagi lah. Yang pertama untuk memperbanyakkan kita punya perkataan, latar belakang kalau kita boleh masukkan memang boleh meningkatkan jumlah perkataan lah. Latar belakang ni adalah maksudnya kita punya cerita lah, kisah tentang tajuk kita. Okey, tajuk kita. Kalau tajuk di sini adalah pelaksanaan komuniti pembelajaran profesional dan kesediaan guru, cikgu-cikgu boleh je search kat internet, kita akan dapat banyak sangat penulisan berkaitan dengan perkara, berkaitan dengan tajuk ini sebenarnya. Okey, boleh dia ambil, letak di atas ni, kemudian apa masalah ataupun kajian sebelum ni yang dah ada, apa masalah yang dihadapi oleh mereka sebelum ni, ataupun masalah yang kita nampak sekarang ni, beberapa masalah kita bagi, kemudian barulah kita nyatakan kajian kita, tujuan kajian kita, objektif kajian kita, dan kita boleh ambil lah satu atau dua masalah. Jangan ambil banyak sangat masalah, jadi kajian kita akan menjadi terlalu besar. So kalau ambil satu masalah pun dah kira okey sebenarnya. Okey, dalam abstrak ni dia dah ada kaedah kajian dia. Okey, kaedah kajian yang berbentuk kuantitatif menggunakan soal sidik. Jadi saya cadangkan kepada kita golongan cikgu ni, pengalaman saya pertama kali membuat atau membentang besar sangat kajian sebenarnya. Ambil satu masa untuk kita buat satu kajian yang terutama mereka yang pertama kali membuat kertas kajian. Ambil je, memenuhi syarat. Itu yang penting. Okey, kemudian di sini dalam penulis ni belum yang okey, tak apa sebab tempoh masih ada lagi sebelum kita pun abstrak dah cukup untuk tempoh yang diberi sebenarnya. Ada masa lagi. Dan diharap dalam ada beberapa cadangan yang dibagilah. Okey, tapi tiga yang lengkap kat sini, yang 4 perkara kan. Itu latar belakang, 2 pernyataan masalah, apa yang berlaku sebelum ni, dapatan kajian belum nyatakan, kemudian penambah pilihan kalau perlu masuk. Kemudian yang justify tadi tu, kalau boleh klik saja cikgu semua ni, kemudian klik justify tu dia akan automatik lah. Kemudian kata kunci dia pun dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau ikut dah lebih daripada ni lah. So kalau ikut syarat yang ditetapkan oleh penganjur adalah 5 je lah. 5. Dan jumlah perkataan belum mencukupi lah. Jadi penulisan ni boleh ditambah baik. Contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga ni nama dia dah ada ni lah. Cuma yang saya sebut tadi lah, nama eloknya ni mesti super nombor ni. Nombor ni pun dia dah lagi. Ni dah lengkap lah ke 4 perkara ni.
Apa yang belakang kajian dia dah cerita. Ni contoh latar belakang kajian. Dia sains, teknologi. Okey, eloknya macam inilah kalau boleh cerita kalau pandangan jangan kita mulakan dengan kajian ni atau pandang tak berapa elok dah berjaya. Sediakan apa apa isu dan apa masalah di sini dalam kajian ni yang ni guru-guru atau pelajar dalam dan dapatan kajian pun dia ada dia menggunakan Forest program ni. Forest program adalah program di sekolah-sekolah bersama penuh. Kemudian dia ada buat cadangan untuk penambah baikan kajian lah. Dan keyword dia ada kata kunci dia 1, 2, 3, 4 yes memenuhi syarat lah. So kalau boleh satu lagi adalah justify lah. Dia samakan belah kanan ni. Dan dia bilangan kataan sudah memadai. Dia cukupi sebenarnya 396. Saya rasa kalau cecah 400 pun rasanya penganjur masih terima lagi lah, tak ada masalah. Okey. Baik. Dan seterusnya ataupun kalau cikgu-cikgu ada terus boleh direct terus untuk kita berang cikgu. Okey, seterusnya contoh yang keempat yang saya ambil adalah pertama saya terima penulisan ni tapi dia tanpa ada tajuk. Saya rasa mungkin ada. Mungkin dia ada missing kat sini. So saya tak terima tajuk, tidak ada, nama penulis pun tidak ada, institusi tak ada dan email pun tidak ada. Dapat abstrak bagi abstrak pun tak ada masalah. Mungkin dia dah ada ni. Cuma untuk kes ni saya not lah kan. Mungkin dia terlupa nak bagi kot, dia terus kepada abstrak. Okey, baik. Untuk kes yang keempat ni, contoh yang keempat, nampak ada 3 perkara yang saya highlightkan berwarna merah ni. Okey, dia ada latar belakang, background dia ada background, kemudian pernyataan masalah berkaitan isu yang dibincang lah. Okay. Masalah dia tak nyatakan. Kemudian cadangan penambahbaikan ni adalah saja kata kunci tak letak. Kemudian justify dia belum boleh ditambah baiklah justify dia. Bilangan okey, kalau kita bilang 2 4 6 8 14 kemudian dia 4 6 8 10 18 20 dengan 14 berapa 20 darab 14 berapa 20 darab 14 saya pun lupa dia ni 280. 280 280 patah perkataan cikgu. 280 sudah cukup sebenarnya, hampir mencukupi. Kalau ditambah sikit pernyataan masalah melengkapi dia punya kita tambah sikit dah kira memenuhi syarat lah, dah boleh submit untuk penyertaan. So untuk kali pihak UIT hanya untuk step pertama ni untuk menyertai ialah kita hantar abstrak sahaja, dah cukup. Kita buat penambahbaikan selepas lagi sebelum kita menulis kertas penuh kita. Okey, itulah beberapa 4 contoh yang saya dapat. Sebenarnya saya ada 5 cuma tak sempat satu lagi. Tak apa cikgu, kita kongsi, cikgu jangan bimbang, insya-Allah kalau memenuhi syarat untuk abstrak, cikgu dah boleh submit dan insya-Allah kita sama-sama berkongsi pengalaman lah. Apa yang saya nak ceritakan dalam pengalaman saya adalah memang kita tak mula, memang kita tak dapat pengalaman dan kita akan sentiasa rasa bimbang,
takut untuk menyertai. Dan saya nak bagi sedikit saran kepada cikgu yang berminat untuk menambah baik kerjaya cikgu, sambung master dan sambung PhD ke apa-apa, saya galakkan untuk sebenarnya dengan kajian ni sudah cukup untuk cikgu Ipel bila kita buat sesuatu kajian, sebenarnya pengalaman saya, kita akan rasa sangat teruja untuk meneruskan kerja-kerja kita dengan lebih sistematik. Itu yang pengalaman saya alamilah. Dan apa yang menarik lagi, kita boleh menyertai banyak penyertaan dalam seminar, dalam conference, dalam apa-apa lagi lah. Kadang-kadang dengan satu tajuk yang sama, kita boleh menyertai 2-3 conference. Atau kadang-kadang dalam conference ni kita masuk dalam poster, nanti yang lain kita buat oral. Tapi tajuk kadang-kadang sama, tapi kita menyertai di tempat yang berlainan. Itu sangat menarik dan kita akan kerja untuk membuat kajian seterusnya selepas tu. Mengurungkan kita lah, dan kita akan bersaing dengan terutama cikgu. Saya sangat galakkan kepada cikgu-cikgu untuk terutama cikgu-cikgu untuk memohon guru cemerlang dengan adanya terutama peringkat yang dianjurkanlah peringkat international antarabangsa. Dia menyumbang markah yang sangat besar lah untuk cikgu. Cikgu cuba decide setiap tahun kita ada sekurang-kurangnya satu penyertaan international. Ada lagi, kalau ada lagi peringkat kebangsaan, ada peringkat negeri, apatah lagi peringkat daerah. So dengan kadang-kadang dengan satu tajuk menyertai banyak peringkat. Itu yang menariknya. Cuma kita kena tetapkan pada diri kita setiap tahun kita menyertailah sekurang-kurangnya satu atau lebih dalam setiap peringkat. So di situ akan memberi satu ruang dan sangat kepada kita untuk teruskan kajian-kajian seterusnya. Dan dengan satu kajian, kalau kita dah pandai membuat kajian seperti ini, sebenarnya sangat mudah untuk membuat kajian seterusnya. Itu saja daripada saya, kata-kata semangat yang saya boleh bagi kepada rakan-rakan guru untuk menyertai konferens kita pada kali ini. Dan pengalaman saya dah 26 tahun berkhidmat dalam bidang pendidikan ni, dan sekarang dah berada dalam grade 54, dan saya rasa memang sangat saya patut menggalakkan kepada semua cikgu untuk menyertai dengan pengalaman apa yang saya ada. Dan saya pernah mendapat guru cemerlang dulu. Daripada situlah sebenarnya kita akan dapat meningkatkan kita punya kerjaya dan grade kita dengan cepat dalam dengan adanya perkara-perkara seperti ini. Baiklah Mimi, saya rasa itu saja apa yang saya boleh kongsi, dan saya buka kepada persoalan lah untuk seterusnya. Okay. Terima kasih Cikgu Yusof. So diharapkan cikgu-cikgu yang lain juga bersemangat untuk buat abstrak ni. Jangan lepaskan peluang, sebab kalau ikutkan ini dah peringkat international, dan saya harap cikgu-cikgu semua dapat jadi guru cemerlang nanti. Alright, so sedikit yang saya nak highlight dekat sini. Penulisan abstrak untuk iSystem kita adalah kita wajibkan dalam bahasa Inggeris. So cikgu-cikgu tak payah bimbang kalau rasa macam tak boleh nak tulis lagi bahasa Inggeris. Tak apa, start dulu dalam bahasa Melayu, lepas tu kita translate lah dalam bahasa Inggeris. So boleh guna Grammarly yang macam yang Dr. Suhaiza share tadi untuk translate dalam bahasa Inggeris. Mimi, saya tambah sikit Mimi. Okey, cikgu jangan bimbang tentang untuk translate daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris tu. Kalau cikgu rasa suka nak gunakan apps yang cikgu Dr. Suhaiza sebut tadi, cikgu boleh ambil terus daripada Google Translate. Direct saja dalam Google saja sebenarnya. Sangat mudah. Dan cuma kita kena baca baliklah untuk kita betulkan. Kadang-kadang ada beberapa perkataan yang tak berapa selari yang perlu kita tambah baiklah. Itulah. So jangan bimbanglah cikgu. Okay, so saya buka soalan. Kalau ada cikgu-cikgu dekat sini nak tanya apa-apa soalan, boleh tanya. Kalau nak minta semakkan abstrak pun boleh juga. Okay. Boleh unmute dan tanyakan soalan.
sekiranya ada. Okey, Mimi. Okey, tahniah ya Cikgu Yusof. Okey, tahniah Dr. Suhaiza atas perkongsian yang sangat menarik. Cuma ada di dalam chat tu, satu tadi tu persoalan tentang Cikgu Halim bertanya pasal bahasa Inggeris. Abstrak dalam bahasa Inggeris dah terjawab dah, tak ada masalah. Kerana ada juga soalan yang bertanyakan, okey, perkongsian yang diberikan tu Cikgu Yusof banyak seperti pelan tindakan kan dan sebagainya. Jadi ada juga yang bertanya macam mana kalau nak buat abstrak untuk just perkongsian. Sebab kita daripada Pusat STEM Negara pun selain daripada kita berkongsi tentang pelan tindakan, tentang apa-apa yang berkaitan dengan research di sekolah, kita juga boleh kongsikan inovasi, inovasi dan juga kita boleh juga kongsikan amalan yang terbaik. Contohnya seperti sekolah ada tentang kelab STEM. Kan, ataupun diorang ada apa-apa tentang inisiatif mereka untuk memperkasakan STEM, boleh dikongsikan, tak ada masalah sebab kita nanti bila kita menerima abstrak, kita akan groupingkan mengikut tema masing-masing dan kita akan pelbagaikan sekolah supaya kalau yang perkongsian tentang amalan STEM di sekolah dengan kelab STEM-nya, dengan ambassador STEM-nya ataupun apa-apa saja, dan kita akan kumpulkanlah mereka dalam satu kumpulan pelbagai sekolah untuk mereka sharing. Okay, jadi bagaimana nak sediakan kalau just a very simple abstract, yang paling penting kita perlukan nama mereka dengan latar belakang sekolah mereka, semua tu, team members mereka dan sebagainya. Dan di dalam abstrak tu mungkin dia boleh buatkan summary. Kan seperti dia buatkan summary lah apa tu bagaimana dia jalankan program tu. Kalau misalnya kata tentang kelab STEM, okey, ceritakan apa dia punya objektif, mesti ada objektif kan. And then bagaimana dia punya kesan dia, pencapaian dia kepada sekolah, kan menunjukkan ada tak penambahbaikan ataupun apa-apa saja. Macam sekolah Belara kan, sekolah SMK Belara. Dia adakan satu terowong STEM, bagaimana dia letakkan gambar-gambar semua tentang STEM supaya murid-murid yang tengok tu dia berminat. Jadi boleh je kongsi. SMK Belara ni belum daftar lagi ni. Kalau ada wakil daripada SMK Belara sebab saya sendiri pergi ke SMK Belara, saya yang rasmikan diorang punya terowong STEM tu sangat menarik. Kan, and then dekat sekolah mana yang saya pergi, Mengabang Teliput tak silap saya, dia ada dia punya sudut STEM. Kan, ada letakkan sudut STEM tu di bawah tangga, Cikgu Yusof. Jadi benda-benda macam ni jugalah kita minta supaya dikongsikan supaya mana-mana sekolah yang belum ada ataupun inisiatif-inisiatif tu boleh dikembangkan. Selain daripada kajian-kajian tindakan yang jauh lah. Okay, jadi kita ada banyak kategori sebenarnya. Kalau kita boleh kongsikan. Jadi saya rasa semua sekolah sebenarnya boleh kongsi. Sebab diorang ada saja amalan-amalan mereka untuk praktis, untuk STEM tu, improve the STEM kat sekolah. Macam sekolah UTEC, semalam saya pun hubungi cikgu sekolah UTEC, Kolej Tingkatan 6. Jadi saya pun ajak mereka supaya mereka tu berkongsi bagaimana cabaran mereka, bagaimana pembelajaran mereka dalam keadaan online, menggunakan pedagogi ataupun menggunakan kaedah-kaedah e-learning dan sebagainya. Just share. Jadi semua orang sebenarnya jangan kata tak ada, just share. Itu je saya punya prinsip. Kalau satu sekolah ya cikgu, kalau Cikgu Yusof daripada Samkuan Dungon, cikgu dah dengan tajuk pelan tindakannya. Jadi kat Sandungun pun ada amalan-amalan dia kan. Jadi just share. Apa-apa saja yang di-share supaya kita ni tersebar luas. Itu je kita punya tujuan. Mungkin dari awalnya dulu kita target, bila kita nak adakan, kena ada research dan sebagainya. Jadi kita longgarkan sebab Dr. Ihsan minta supaya sharing itu berlaku. Jadi saya harap dengan penjelasan saya ini akan memberi ruang banyak lagi, ramai lagi orang untuk sertai. Sampailah kita kata, dah cukup bilangan. Kalau kita kata 16 hari bulan Jun ini masih lagi tak penuh, saya akan extend. Sebab nak bentang tu bulan 9, masa tu ada. Tapi bila kita melebatkan extension, takut nanti first come first serve. Jadi sertai cepat. Kan, sebab kita tak nak STEM negara kecewa sebab kita telah diberi
kami di UMT telah diberi mandat untuk jalankan persidangan ini. Jadi kami akan jalankan dengan kepakaran kami di asas sistem di UMT. Kami sediakan ruang-ruang, kami sediakan semua kemudahan untuk presentation itu berlaku nanti. Jadi kami pun sudah mendapat tajaan daripada satu buah agensi untuk kita pamerkan nanti semua pembentang tu dalam big screen. Okay, jadi cantik lah nanti semua kita menggunakan big screen. Okay, kalau online lah. Kalau COVID itu sudah bagus, maksudnya dibenarkan datang ke UMT, boleh dah datang bulan 9 nanti insyaAllah. Yang memilih face to face. Kalau yang memilih online, dia akan teruskan dengan online. Macam saya ni dah bercakap, kalau tak confident nak bercakap nanti, kita akan buat latihan. Latihan by latihan daripada bulan 7, bulan 8, kita ada 2 bulan lagi. So don't worry. Part yang kedua tu kita put aside. Okay, and next sekarang ni kita fokus by today, cari abstract, cari tajuk club STEM ke, tentang perkongsian apa-apa di sekolah yang buat. Asalkan dia rasa untuk STEM, buat saja. Kimia, fizik, biologi, Inggeris katakan. Jangan kata English tak ada ya. English pun ada sebab tim English sebenarnya dia memperkasakan bahasa Inggeris untuk digunakan di dalam term-term pembelajaran STEM. Jadi guru-guru yang English, guru bahasa pun jangan terketepi. Share. Alright, jadi kita punya keyword sekarang Mimi, just share. Okay, and then lontarkan. Bagi nama, lontar. Misalnya kata tak ada juga abstract tu, tulis nama, tajuk pun, just share apa dia buat. Alright, sebab kita nak supaya STEM negara rasa bangga dengan negeri Terengganu kerana dia dah beri kita peluang. Jadi kami di UMT, kami sendiri pun pensyarah-pensyarah tak dapat tajaan. Kan, jadi kami buat, tetapi kami cawilah yang mana-mana boleh ditaja. Tapi kami pensyarah di UMT, dia mesti dalam mod pembentangan oral. Poster tak laku. Jadi kalau cikgu-cikgu kat sekolah boleh pilih mod, mesti memilih bentang sama ada oral ataupun poster. So kalau yang poster tu simple. Okey, kalau dia berkeadaan fizikal, okey nanti dekat Dewan kita adakan satu booth okey untuk dia bentangkan poster. Duduklah dekat poster tu tampal dan berdirilah. Okey, kalau ada soalan jawab. Kan itu saja untuk kita pilih. Nanti adalah hadiah-hadiah poster terbaik, pembentang terbaik dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita memilih poster secara online, bagi poster tu soft copy, kita pamerkan dekat kita punya web. Dan nanti pengunjung-pengunjung bolehlah melawat secara virtual dan kita akan tinggalkan nombor telefon okay, untuk ditanya. Sekiranya misalnya kata saya tengok satu poster daripada Cikgu Suhaila. Okay, and then Cikgu Suhaila tu ada meletakkan something yang menarik minat saya. Jadi saya nak bertanya dengan Cikgu Suhaila, jadi ada nombor dekat dia, kita contact lah. Itu perkongsian yang kita jalankan. And then kalau lah kata dia oral pula boleh online, okay, virtual, record lah siap-siap. Sebab kalau takut internet tak okey, ataupun dia boleh praktis, dia bagi 12 minit praktis. Kalau masa tu tak cukup, betulkan balik sampailah the best. So don't worry, cikgu. Jadi saya terima kasih kepada semua di atas kesudian, ramai yang disertai. Jadi kami akan teruskan kempen. Kami tidak pernah jemu. Jadi tim kami memegang amanah daripada STEM negara. Jadi hari ini saya tengok ada 98 penyertaan. Kami pun di asas sistem bagi sekolah-sekolah angkat kami adakan hand holding di mana kami sediakan mentor untuk membantu. Kalau bukan sekolah angkat pun tak salah, kami akan bantu. Dan untuk sekolah angkat sebenarnya mereka pun ada special discount. Yang RM50 tu tak payah bayar. Tapi hari ini saya umumkan semua yang datang pada hari ini yang RM50 tu kita abaikan. Semua percuma. Okey, jadi semua percuma walaupun dia bukan sekolah angkat ke, walaupun dia katakan nak jadi sekolah angkat tapi kami belum angkat lagi ke. So for today saya umumkan semua penyertaan percuma. Abaikan bayaran RM50 tu cikgu-cikgu. Kalau dah bayar doktor? Kalau dah bayar nanti cikgu sepatutnya Cikgu Yusof tak payah bayar. Sebab Cikgu Yusof sekolah angkat. Saya dah bayar lah. Tak apa, nanti kita tengok semula. So sepatutnya sekolah angkat tak apa, yang dah bayar tu nanti kita refund. Don't worry. So itu janji kita kepada Pusat STEM Negara, kita nak supaya ramai. Kami ramaikan. Nanti Cikgu Yusof kita bagi balik RM50 tu. Kalau tidak pun kita bagi hadiah. Kita pulangkan balik. So tak apa, kita akan jaga. Mana-mana yang dah bayar tu kita boleh pulangkan sebab semua sekolah-sekolah angkat ni semua di dalam pemerhatian kami. Semua tu ada dia punya mentor-mentor.
Cikgu Yusof ya. So kalau dah bayar tak apa. Sekurang-kurangnya cikgu dah menabung RM50 dah tu. Saya sangat mengalu-alukan kepada terutama rakan-rakan guru lah untuk memberi semangat kepada cikgu-cikgu. Saya insyaAllah boleh membimbing lah. Saya dengan Dr. Saizan insyaAllah boleh membimbing kepada untuk membuat abstrak lah. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah yang tu ya. Assalamualaikum. Boleh saya bertanya tak? Salam. Okey, saya tengok slide yang di-sharekan dekat ruangan komen. Dekat sini ada dia nyatakan perbezaan 3 jenis kajian kan, kertas konsep. So, kalau untuk penyertaan untuk iSystem, adakah kami boleh pilih mana-mana mengikut kesesuaian kajian? Betul. Ya. Boleh pilih mana-mana asalkan ada perkongsian Cikgu Azrin. Okey, itu saja. Share saja. Terima kasih. Okay, just share. Kita punya prinsip sekarang just share. Berani ke depan. Tu saja. Kita nak dengar apa yang dia buat. Tu saja cikgu. Jadi kita nak banggakan Pusat Sistem Negara dan kita pun ada Cikgu Yusof dah offer hand holding dia nak bantu tu. Jadi apa lagi kan? Jadi kita dah ada dan tadi dalam soalan tu Mimi ada juga bertanya macam mana dia nak tahu sekolah angkat dia kan. Jadi nanti kita boleh senaraikan list tu kita boleh share nanti dalam ni mungkin tim daripada kami dekat asas sistem ni ramai jawatankuasa yang menjaga bahagian masing-masing. Jadi sekolah-sekolah angkat pun kami dah letakkan mentor masing-masing. Saya pun ada mentor saya kena jaga sekolah imtiaz Kuala Berang. Kan? Dan tadi saya tanya cikgu tu, dia kata imtiaz Kuala Berang, dia dah confused. Sebab apa? Dia orang confused dengan yang kolokvium yang STEM negara buat juga. Kan? Jadi mungkin cikgu-cikgu sebab kolokvium STEM tu pun berlaku dengan STEM negara juga. Jadi dia pun bagi dekat saya, dia kata doktor dah ramai dah daftar ni. That is kolokvium STEM negara. Yang ini persidangan yang akan berjalan bulan 9. Jadi kita minta jelaskan sampai 16 hari bulan kita tengok. Kalau masa kata ada kekosongan, kita sambung. Tapi jangan tunggu sampai 16 hari bulan lah. First come, first serve. So kita itu sajalah daripada saya ya. Jadi terima kasih kepada Cikgu Yusof yang sudi membantu. Tak rugi kita nak bantu. Kita panjangkan ilmu kita dapat pahala cikgu kan. Supaya kita nak ramai-ramai sharing. So kalau ada apa-apa lagi soalan, saya serahkan kepada Mimi untuk terus buka kepada persoalan-persoalan. Jadi itu daripada saya. Okay? Kami tak akan pernah jemu untuk sharing. Itu saja. Part tu akan muncul. InsyaAllah. Okay? Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Laili. Okey, cikgu-cikgu kalau ada apa-apa lagi soalan boleh tanya. Kita tengok dekat juga di chat. So, terima kasih doktor sebab beri peluang hari ni siapa yang join free. Tak payah bayar RM50. Ambil nama yang 98 orang ni. Tengok nama dia nanti bahagian pendaftaran, double check nama dia ada, kita bagi dia free untuk yang datang hari ni. Dan Dr. Swaiza pun ada beritahu siapa-siapa nak minta dia check abstract, boleh minta. Okey, nanti Dr. Swaiza untuk dalam kes yang pelantikan dan sebagainya. Tapi for summary abstract tu, kita rasa tak susah. Buat saja apa yang dibuat. Summary, kita pendekkan cerita semua and then ada objektif, ada dia punya dapatan, ada sedikit perbincangan, that's it. Okey, itu saja. Okey, dan diingatkan juga supaya semua cikgu-cikgu kat sini untuk isi borang kehadiran di link yang telah disediakan. Okey. So, ada apa-apa nak bertanya? Okay, kalau tak ada apa-apa setakat ni, so lagi sekali. Waalaikumsalam. Saya ni daripada matrikulasi, College Matrikulasi. Kami ada mentor juga ke macam mana? Daripada matrikulasi tu setakat ni tak ada lagi Puan Maznun. Okay, so kalau kami memerlukan, let's say lah kami memerlukan guidance, macam mana ya? Boleh, kami akan bantu, don't worry. So dalam tim cikgu daripada mana? Cikgu Mazlan daripada mana?
Matrikulasi Negeri 9. Matrikulasi Negeri Sembilan kan. Jadi don't worry, nanti kita akan ada tim So yang siapa-siapa yang dalam tim kami, okey, Dr. Razifah ada, okey, kita ada Dr. Ulul ada, ramai yang boleh membantu, don't worry, kita akan bantu. Kek Salihah ada, Puan Nina pun ada, so ramai. Sebab dalam web kita, cikgu dah pernah tengok web kita tak? Tengok dah. Ah. Kami dah hantar jugalah. Actually kami dah dapat tajaan tadi, tapi bila kata RM50 tu wave, okey, alhamdulillah. Kami dah masuk sebenarnya. Yang datang hari ni lah, so tak ada Ya. masalah So yang dah daftar, yang dah tengok dalam senarai tu nanti kita akan tengok balik yang datang hari ni lah ya. Okey, Okey. okey. Hmm. Terima kasih Dr. Laili. Okey. Okey, ada apa-apa soalan yang lain lagi? Dekat chat room ada soalan. Okey, dekat chat room. Assalamualaikum, untuk pendaftaran abstrak kami perlu hantar melalui media mana ya? Okey, untuk penghantaran abstrak boleh pergi nanti ke laman web kami IC STEM. So mungkin boleh bagi link tu dekat situ. Okay, so just hantar di website sahaja. Okay? Mimi ada ke Tarmizi kat dalam tim ni? Kalau Ada. kita boleh share kita punya web sekali lagi. Okay. So dah ada yang tolong share dah. So terima kasih Dr. Huda. system.edu.my submission. So boleh klik untuk submit. Boleh klik. Cuba Mimi klik, kita tengok share Mimi, boleh ke kita share? Boleh? Okey, kejap saya share. Boleh, Cik Tarmizi ada untuk share. Kita ramai sangat yang nak tolong don't worry. Assalamualaikum, boleh saya nak bertanya? Salam, boleh. Okey, bagi yang dah hantar abstrak dan mungkin kita notice yang ada perlu penambahbaikan selepas kita dengar bimbingan hari ini, perlu hantar semula ke atau macam mana? Boleh kalau sebab kita ada tarikh yang ready, kamera ready untuk abstrak cikgu. Jadi siapa-siapa yang hantar dan dia perlu tambah baik, saya rasa tim nanti tengok kita ada 15 Julai kamera ready abstrak. Maksudnya mungkin ada tambah nama tim, okey mungkin dia dah perbaiki lagi sikit sebab abstrak ni nanti akan diabadikan di dalam buku abstrak. Jadi nanti kan setiap persidangan tu nanti orang akan tengok buku abstrak tu dan ada nama. Misal kata tadi yang bertanya tadi cikgu mana? Cikgu mana daripada mana? Cikgu Arifah daripada Sekolah Menengah Sains Setiu. Sekolah Cikgu Arifah. Ni sekolah hebat ni, Sekolah Menengah Sains Setiu ni. Mimi tu daripada Setiu tu. Kita pun dah ramai dah pelajar daripada Setiu yang cemerlang duduk kat asal sistem Okey. Jadi kalau nanti cikgu ada tambahan ataupun nak tambah baik, cikgu boleh hantar sebelum 15 Julai. Camera ready abstract. Okey, terima kasih. Dia boleh okey ke daripada jawatankuasa pendaftaran boleh explain ke? Maksudnya diorang resubmit ke macam mana prosedurnya? Untuk penghantaran abstrak, siapa-siapa yang telah terima acceptance letter, kalau tak ada apa-apa perubahan pada abstrak, kami akan guna abstrak pertama. Tapi kalau ada penambahbaikan untuk abstrak, reply je pada email yang kami hantar acceptance letter tu. Okay, reply email untuk attachkan abstrak yang baru. Okay, itu saja. Okay, ini adalah jelas untuk Cikgu website. Arifah. Okey, itu Cik Tamizi. Okey, jelas. Terima kasih, Prof. Okay, ini website kami, assistem.umt.edu.my. Jadi untuk pendaftaran, boleh klik dekat tab register now ni. Okay, so bila dah klik nanti akan ada guideline semua. Cara nak register. Okay. Jadi tadi macam Dr. Lee cakap, semua yang hari ni akan dapat wave RM50. So untuk pembayaran tak ada lah. Okay. Jadi sekarang ni kalau nak register tu, klik dekat register now. Follow saja link tu. Okay, lepas tu akan ada isi maklumat peribadi lah. Okay. Isi saja. Dan nanti kena upload juga abstract. Okay, add file. Okay, abstract ni boleh dapat daripada submission abstract guideline. Okay, kat sini kita dah ada
untuk template. Okay, template ni nanti boleh tekan sini, nanti akan dapat download lah. Lepas tu boleh hantar dekat registration form tu. Okay, jadi itu sajalah untuk website. Jadi kat website kita ni ada semua maklumat. Jadi kat home ni untuk maklumat terkini, dan nanti untuk recorded video yang sharing ni, okay, akan ada dekat sini lah. Okay, kalau yang ni, ini sharing video yang sebelum ni. Untuk hari ni akan ada juga link dia dekat sharing session ni. So nanti sesiapa nak refer balik, nak tengok balik, okay, nak bagi kawan-kawan, cikgu lain nak tengok, boleh pergi ke website kami dan boleh tengok recorded video dekat sini. Okay. Tarikh penting pun ada juga disediakan dekat sini. Dan semua berkaitan dengan sistem boleh dapatkan maklumat di website kami lah. Okay. So itu sahaja untuk website. Terima kasih Encik Tarmizi ya, tahniah. Okey, mungkin juga saya boleh cadangkan nanti ya, Puan Syahidah daripada tim pendaftaran. Kalaulah tim pendaftaran tu boleh share nama-nama yang sudah mendaftar pun boleh juga. Kalau boleh ya, Puan Syahidah, supaya mereka boleh cek nama-nama mereka yang dah daftar, tak terjawab, tak tertunggu-tunggulah, tak tertanya-tanya sama ada sudah daftar sebagai sebagai pembentang oral, okey, pembentang poster dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cuba buat itu apabila kitanya data tu dah lengkap ya. Puan Syedah boleh ya? Boleh doktor, saya akan liaise dengan tim himbahan. So mana-mana peserta yang dah dapat acceptance letter nanti boleh tengok dekat website kami. Boleh. ID number dan juga tajuk semualah. Dan lagi satu, mana-mana peserta yang telah mendaftar sebagai attendee saja, jika berminat untuk tukar mode kepada presenter, boleh isi semula borang tadi dan kami akan hantarkan acceptance letter yang baru. Okey, kalau misalnya kata dia nak tukar dia punya dia punya ID awal dia untuk attendee, dia rasa-rasa nak bentang lah pun bentang. Okey, pilihlah poster. Okey, buatlah poster ataupun nak bentang Okey, dan satu lagi, bila register now ni, tadi Cik Tarmizi dah tunjuk register now ni, dia takkan boleh complete kalau tak ada attachment daripada abstract. Jadi abstract tu boleh dibuat, okey, dan dia boleh dibaiki nanti sebelum kamera ready. Jadi misal kata nak reservekan tempat, takut penuh, okey, buat abstract nama, summary dulu, and then gini, and then buat. Tapi sekurang-kurangnya mesti adalah dia punya tajuk, dia punya objektif, okey, dan juga sedikit dapatan. Kalau niat itu untuk nak terkinikan lagi, nak kemaskan lagi nanti, boleh dihantar semula untuk jawab dia punya email tu. Untuk reserve tempat tu. Boleh macam tu ya Puan Syahidah ya, sebab kalau dia orang tak ada kalau dia tak upload dia punya abstract, dia takkan boleh proceed. Betul tak Cik Tarmizi? Ya betul, kena ada abstract. Kena ada abstract. Jadi letaklah abstract tu, buatlah tajuk, nama team members kan, ikut dia punya template tu, and then buat sedikit summary, ada keyword dia dan hantar. Dan kalau misalnya kata nanti nak dimurnikan lagi oleh Dr. Suhaiza, nak dimurnikan oleh lagi Cikgu Yusof ataupun nak dimurnikan oleh tim-tim daripada asas sistem untuk bantu hand holding, okey, boleh dibuat semula. So sekarang ni hantar dululah. And then yang datang hari ini 98 orang tu saya harap diisi QR code supaya kita semak semula nama-nama, dan kalau misalnya kata ada yang sudah dibayarkan kami akan refund. Tetapi hanya untuk tim yang datang hari ini, sebab saya amat menghargai yang hadir hari ini menunjukkan mereka itu berminat. Jadi ini saja yang kami akan dapat bantu, dan kita harap kita akan dapat berikan yang terbaik untuk persidangan iSystem. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih doktor dan semua yang terlibat. So kalau ada apa-apa lagi soalan saya buka sekejap. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, so Mimi tadi daripada yang Matrix tu, dia kata kalau dia nak bertanya dengan tim kita ni dekat kita punya web tadi ada kan Tarmizi yang untuk nama untuk dihubungi tu? Ada. Dekat situ ya cikgu ya, buka dekat web. Kalau tidak pun nanti kita boleh pergi dekat Facebook iSystem juga kan? Ataupun direct kepada mana-manalah urus setia kita Okey, terima kasih. Boleh berhubung dengan saya juga. Saya adalah sebagai urus setia iSystem. Okay, Ini kena bagi nombor telefon. Dah, saya dah bagi nombor telefon saya di chat juga. Okay.
So boleh simpan nombor saya, kalau ada apa-apa soalan pun boleh tanya saya. Okay, so sebelum kita mengundur diri, saya mohon untuk semua buka kamera, kita ambil gambar sekejap, boleh? Mohon juga ya untuk semua isi attendance form tu sebab masih ada dalam 20 orang masih belum isi lagi. Thank you. Okay, jangan lupa ya. Okay, Mimi, mungkin semua orang unmute, kita beri tepukanlah kepada Dr. Swaiza dan juga Cikgu Yusof di atas perkongsian pada hari ini. Itu yang mampu kita berikan for now ya Cikgu ya, kita berikan tepukan gemuruh tanda penghargaan. Ya, kita unmute supaya dapat dengar. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Alright. Terima kasih semua. Okay, jom kita get ready untuk ambil gambar dulu ya. Nak ambil gambar je. Ambil gambar dulu. Untuk Cikgu Saripah tu, Cikgu Saripah Embong kena buka kamera. Nanti nak tunjuk Cikgu Moziana. Okay. Okay. Mimi, siapa tangkap Mimi? Udah terulur ke yang Saya snap? tangkap gambar. Mimi ya. Okay, kira 1, 2, 3 ya. Okay. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, next page. Okay, 1, 2, 3. Right. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ramai peserta kita hari ni ya. Okay, last but not least. Cikgu Halim kat mana tu? Kat hospital ke apa tu? Okay. Ya doktor, saya bawa anak ke tu buat cuci muka sikit. Okay, hati-hati ya cikgu ya. Okay, semua Okay, orang terima kasih, kena doktor. ambil lagi sekali tepuk tangan untuk diri sendiri. Bangga kan semua orang dah datang hari ini. Terima kasih dan harapnya nanti kita akan keluarkan buku-buku semua ni dekat big screen. Kita ada big screen nanti untuk kita pamerkan dan Mimi nanti kita minta gambar-gambar ni semua di-share lah. Kita akan buat nanti sedikit montaj bagaimana kita bersedia daripada awal sampailah hari kejadian insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mimi. Okey, terima kasih kepada Cikgu Yusof, Dr. Swaiza Sama-sama. dan semua pengetua dan semua guru-guru dan Sama-sama. matematik. Kita semua ingin just share, itu saja kita punya tagline kita lah, maksudnya yang kita nak beritahu dengan kawan-kawan lain. Tak ada kota, semua orang boleh masuk. Okay? Alright, thank you. Assalamualaikum. Belum keluar pasti kita isi attendance dulu ya. Terima kasih. Okay, terima kasih Terima semua. kasih. Sama-sama. Jangan Cikgu Yusof dan semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam ke Cikgu Sharifah ya. Okay, thank you. Isi attendance